Okey, baik, bertemu kembali. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Sebabnya kalau anda kongsi benda-benda yang tak betul ni boleh dihadapkan ke mahkamah. Tapi kalau berhutang, kena bayar. Kalau tak bayar, mungkin kita boleh ambil tindakan undang-undang kepada anda. Boleh ke? Boleh rasanya. Boleh. Okey. Untuk menjawab persoalan ini, hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Wan Azmi Wan Majid untuk kita bercakap mengenai pungut hutang sebelum terlambat. Datuk, boleh ke hantar surat lawyer ni kalau orang berhutang ni? Orang berhutang dengan saya kan? Ya. Tak bayarlah pula. Boleh ke? Boleh. Penat sebenarnya nak minta hutang ni sebenarnya, Datuk. Ya. Okey, dia macam ni Ridwan, nak minta hutang tu memang selalunya kita selalu telefon orang, call orang, tuntut balik hutang kita. Tapi secara praktikal dia, kalau orang tu tak nak bayar, apa tindakan susulan tu? So tindakan susulan tu selalunya kita kena masuk mahkamah lah. Kena saman individu tersebut, dapat satu penghakiman. Dengan penghakiman tu baru kita boleh tuntut wang yang dihutang kat kita. Secara rasmi baru boleh dituntut. Okey, ramai yang tak tahu kan, rupanya orang yang berhutang ni kita boleh saman dia kan. Tapi apa sebenarnya ciri-ciri yang kita boleh tahu, oh, kes kita ni boleh masuk, boleh ataupun boleh saman dan sebagainya? Okey. Kalau untuk topik hari ini hutang. Hutang ni selalunya timbul daripada seorang individu tu dia kasih pinjaman ke orang. Kadang-kala ada pinjaman tu ada dia panggil bunga. Tapi kadang-kadang selalunya pinjaman ni pinjaman biasa. Alright. Lepas dah pinjam tu selalunya kita ada buat tulis perjanjian ataupun kasih resit, tempoh bayaran balik. Dengan perjanjian tu mencukupi kita untuk pergi ke mahkamah untuk tuntut jumlah wang yang terhutang tersebut. So ada bukti keterhutanan tersebut tu boleh kita pergi ke mahkamah. Tapi isu yang bermain sekarang ni di kalangan kita ni adalah hutang ataupun pinjaman dengan mulut. Dengan niat. Tak ada bukti saya bagi pinjam sekian-sekian. Ya. Itu je lah. Tak ada bukti. Ya, okey. Dia macam ni. Undang-undang ni sedia untuk membantu setiap orang yang rasa tidak diadili. Tapi bila masuk mahkamah tu, Ridwan, dia kena ada bukti. Kalau kita nak cakap orang tu hutang, kalau orang tu mengaku, selesai. Tapi kalau orang tu tak mengaku, okey, dia kata, bila saya ada hutang? Ataupun saya hutang ni, saya kena bayar balik lagi setahun, bukan sekarang. So, terma-terma dan syarat-syarat tu menjadi satu beban untuk mahkamah tentukan kalau tak ada pembuktian bertulis. Tapi kalau ada saksi, ada bukti pemberian wang, ada resit pun dah mencukupi untuk ambil tindakan. Tapi kalau tak ada semua ni dah memang payah sikit lah. Kalau macam komunikasi dalam aplikasi telefon, boleh jadikan dokumen ke, Datuk? Boleh. Kadang-kala kita ni very informal lah. Secara tak rasmi, pinjam duit. Lebih-lebih lagi kalau duit tu tak besar. So, kadang-kadang kita tulis WhatsApp, okeylah saya pinjam RM5,000. Okey. Tolong bayar balik resit transaksi itu boleh. Dan lepas tu hantar transaksi ataupun cash deposit ke apa, hantar dalam WhatsApp. Penerimaan pihak satu lagi tu, WhatsApp tu mencukupi untuk sebagai pembuktian menuntut dekat mahkamah. Mencukupi. Yes. Kadang-kadang ada satu kes, Datuk. Yang pemiutang itu tidak mampu membayar. Jadi kita tuntutlah melalui surat guaman, mahkamah dan sebagainya. Tapi mereka pun dah tak ada duit. Proses seterusnya bagaimana untuk keadilan kepada kita untuk mendapatkan kembali duit itu? Ataupun itu sekadar untuk memberi satu petanda bahawa ini pengajaran yang kau perlu dapat. Kau perlu melalui proses penghakiman ini. Okey. Dia macam ni ya. So, seorang individu itu akan sentiasa dalam keberhutangan selagi dia tak bayar hutang. Okey, maksudnya katalah orang tu meninggal dunia. Selagi tak bayar hutang tu, selagi itulah dari segi undang-undang dia tak meninggal dunia lagi. Okey. Bila dah hutang dia dah jelas, dia punya aset-aset pun dah diagihkan, barulah individu tu lengkap meninggal dunia. So, soalan dia, bila orang tu tak ada duit, pertama sekali, Ridwan, orang tu tak ada duit mungkin sekarang. Tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sehingga walaupun dia mati, hutang tu akan masih ikut individu itu. Tapi untuk nak buktikan kita ada hutang, ataupun orang tu ada hutang dengan kita perlukan satu pembuktian. Dan yang terbaik ialah satu penghakiman dekat mahkamah yang menunjukkan sekian-sekian nama berhutang dengan kita sekian-sekian jumlah. Dengan ada dokumen tersebut, adalah tempoh kita untuk menuntut
hutang tu daripada individu tersebut. So walaupun orang tu tak ada duit sekarang, mungkin 5 tahun ada ahli keluarga dia meninggal dunia, dia dapat mewarisi duit yang banyak. We don't know. So walaupun orang tu tak ada duit sekarang ni, saya sarankan tuntutan tu dirasmikan melalui satu perintah mahkamah dulu. Kemudian kita ada tempoh 12 tahun untuk tuntut selepas tu. 12 tahun. 12 tahun ya. Bagaimana kredibiliti mahkamah ini kan apabila cakap dalam situasi hutang ini, itu kes kalau orang tu tak ada wang nak dibayar kan, dia boleh masuk ke dalam daftar muflis ke bankrupt ke rasmi. Adakah ini akan memberi kesan kepada pemiutang tersebut yang tidak membuat bayaran walaupun setelah keluar surat arahan daripada mahkamah untuk membayar hutang, menjelaskan hutang? Okey, dia gini ya. Bila orang tu tak ada kemampuan untuk membuat bayaran, pihak yang menuntut tu boleh buat beberapa tindakan. Satu, dia boleh ambil duit dalam bank. Katalah duit dalam bank pun tak ada. Dia boleh sita rumah dia, barang-barang di rumah. Katalah rumah dengan barang-barang pun tak ada. Akhir sekali dia boleh cuba bankruptkan orang tu. Oh, boleh. Alright. Nak bankruptkan tu orang tu, dia ada nilai minimum. Dia tak boleh hutang 5,000 terus bankruptkan orang tu. Alright, because when you bankrupt someone, Syahida, apa yang akan jadi, orang tu hilang kebebasan untuk bertransaksi sebagai seorang individu. Dia tak boleh masuk kontrak, nak buka akaun susah. So untuk buat seorang tu bankrupt, dia ada nilai minima 100,000. So kalau ada hutang Syahida 200,000, pergi mahkamah, ambil penghakiman, kemudian pergi buat bankruptcy. Untuk jumlah tu. Kalau dia tak ada aset, dia tak ada wang dalam bank. Kalau lepas buat bankruptcy masih tak dapat wang tu balik, dan memang tak dapat balik wang tu. Maksudnya jumlah keseluruhan hutang pada satu ketika mencecah 100,000 baru boleh hutang tersebut mestilah kehutangan tersebut mestilah ke atas ke individu tersebut. Dia satu orang. Dia tak boleh kumpul 2-3 orang 100,000. Satu orang dia kena hutang 100,000 baru dia boleh buat orang tu jadi bankrupt. Kalau hutang yang melibatkan syarikat macam mana? Kalau ini kita cerita individu kan? Betul. Perseorangan. Kalau hutang tu melibatkan syarikat macam mana? Ya, sama juga. Sama. Tindakan dia sama. Saja berkenaan dengan syarikat ni, dia ada satu proses. Dia panggil proses tuntutan wang melalui penggulungan. So kata satu syarikat tu dia tak bayar wang, okey, jumlah dia tidak kurang daripada RM10,000, kita boleh hantar surat kat dia, kata kalau you tak bayar ni, I gulung syarikat you. Okey, dalam tempoh 21 hari kalau dia tak bayar, kita boleh masukkan permohonan untuk nak gulung. Gulung tu makna bungkus syarikat tu. Dan bila kita keluarkan satu permohonan untuk bungkus syarikat tu, akaun syarikat tu terus freeze. So kalau dia tak bayar, maknanya akaun akan freeze, terus dia tak boleh berniaga. Melainkan dia betul-betul tak boleh bayar. Kalau dia betul-betul tak boleh bayar Syahida, kita buat apa-apa tindakan pun dia tak akan bayar. So lalas kita keluarkan notis, nak cuba bungkus je, lalu bungkus syarikat tu. So akhir sekali kalau syarikat tu tak ada aset, tak boleh membuat tuntutan bayaran, habislah bayaran gitu. Tertunggak yang jadi macam tu. Katakanlah kes hutang ini dibawa ke mahkamah, adakah pihak pemiutang boleh boleh diwakili oleh defense lawyer? Iya. Dia begini dalam mahkamah ni sebenarnya Ridwan, dia tak perlu perwakilan peguam sebenarnya. Tapi mahkamah ni kompleks sikit. Dia ada technicality, ada borang nak kena masuk, ada masa-masa. Dan ada cara kita nak berhujah dengan hakim. Secara amnya boleh dia wakili diri dia ke mahkamah. Saja proses tu untuk dia nak buat sendiri tu, dia perlu khidmat nasihat seorang peguam. Kalau tidak, dia masuk mahkamah tu dia celaru dengan proses, dengan masa, dengan apa yang dia nak kena buat. Okay. What's the success rate, tahap keberjayaan sebarang kes yang berkenaan hutang-hutang ni? Okey. Untuk hutang ni ada 2 faktor. Faktor pertama ialah dokumentasi dan pembuktian keberhutangan. So maknanya macam tadi Ridwan kata, kasih cash tak ada orang saksi. 50-50. Maknanya kalau orang tu yang menerima tu mengaku, 100% lah kita boleh tuntut. Tapi katalah orang tu tak mengaku dia menerima. Untuk tunjuk kita beri wang tu, dia hutang kat kita, jadi payah. So kes macam tu 50-50. Tapi kalau kes
100% dokumen ada, WhatsApp pun minta, surat pun keluar, 100% menang. 100% menang. Okey, itu first step. Kedua, ialah tempoh. You see, kalau kita kasih orang hutang, sometimes Syahida, kita tak minta hutang dalam 6 bulan. Kalau ahli keluarga sometimes 2 tahun tutup mata. Betul. Untuk undang-undang nak tutup hutang ni, dia ada 6 tahun je kita boleh tuntut. Lebih 6 tahun tu, tahun ke-6 1 hari, terus tuntutan tu tak boleh masuk mahkamah. Hutang masih hutang. Maknanya kalau Syahida nak cakap ke orang, dia tu hutang saya, boleh cakap ke orang. Tapi nak masuk mahkamah dah tak boleh dah. So your tuntutan tu 6 tahun. So bila Syahida tanya apa garanti, dokumen cukup, tuntutan dalam 6 tahun, insyaAllah 100% dapat. Dapat menang penghakiman dalam kes tu. Dan peringkat kedua ialah lepas dah menang penghakiman tu, boleh tak kita dapat balik duit? Itu penguatkuasaan. Bankruptcy ke, ambil sita barang kat rumah ke, ambil wang dalam akaun ke, dan baru balik, baru dapat wang balik dalam poket kita. Saman pula bagaimana dalam kes ini? Adakah kita akan menuntut hutang kita, katakanlah sebanyak RM10,000? Saman itu pula bagaimana bentuknya dalam kes ini? Okey. Dia macam ni ya, Ridwan. Selalu orang dengar cerita saman malu lah, saman ni lah semua. Ya, betul. Dia secara mudahnya, saman ni semua ni borang je. Ini borang je. Bila masuk mahkamah, borang yang kita gunakan dia panggil saman. Okey. So kalau kita nak tuntut katalah orang tu langgar kita, hutang yang kita buat naya kita, saman malu, semua kita masuk borang-borang ni. Semua saman. So borang untuk saman hutang tu dia ada format dia. Untuk saman malu ada format dia. Tapi ini semua borang-borang yang mudah untuk kita nak isi dan filekan dekat mahkamah. Tapi selalunya penggunaan peguam selalunya digunakan lah. Orang nak filekan sendiri boleh, tapi renyah untuk filekan sendiri. Kes tu selalunya kes tuntutan mahkamah kes mahkamah untuk berkenaan tuntutan hutang ni berapa lama prosesnya tu? Sebab kadang kita ada yang tak tahu kan macam ada hutang, bila tengok topik hari ni baru macam boleh saman kan. Tapi berapa lama prosesnya tu untuk menyelesaikannya? Dia ada banyak peringkat. Ada peringkat sebagai contoh, pertama kita saman. Maknanya kita buat borang tu nak tuntut hutang. Saman, kata saya saman Ridwan. Saya serahkan kepada Ridwan tak datang mahkamah pun. Okey. Maknanya tarikh pertama kes tu naik mahkamah, terus saya menang. Menang tanpa bertanding. Sebab Ridwan you tak datang mahkamah. Bila Ridwan tak datang mahkamah, tempoh tarikh yang pertama saya dapat penghakiman engkar. Terus saya dah menang kes. So tempoh tu mungkin secepat 1 bulan, 2 bulan. Okey. Saya serahkan saman kepada Ridwan. Ridwan kata saya tak nak bayar. Ridwan pakai lawyer untuk lawan saya balik. Tempoh tu mungkin makan dalam tempoh 6 bulan hingga 1 tahun untuk nak selesaikan. Okey. Katalah Ridwan kalah. Lepas tu Ridwan kata saya tak puas hati. Saya nak rayu. Tambah lagi masa. Untuk rayuan tu mungkin makan masa 8 bulan hingga 1 tahun lagi. Okey. Tapi dalam tempoh rayuan tersebut tu, Ridwan dah boleh tuntut untuk pembayaran dia buat terus. Walaupun ada proses rayuan. So, dia boleh sesingkat 2 bulan, sepanjang 2 tahun, 3 tahun pun boleh. Dia bergantung kepada pihak lawan kita tu, dia lawan kita ke tidak. Lagi kuat dia lawan, lagi lama kes tu. Formidable opponent. Cuma sekarang, apabila contoh sekarang kan, apa sahaja kes yang berlaku, orang suka share di media sosial. Adakah itu juga boleh menjadi bahan bukti? Contohnya, dia share ini menyebabkan pemiutang itu malu. Pemiutang itu lawan dia balik, kamu menyebabkan saya malu. Sama malu pula. Situasi kes media sosial ini berbeza pula. Dia akan menjadi kes panjang. Dua part, Ridwan. Satu part, memang betul orang tu hutang. Maknanya tugas saya di sosial media ialah untuk memalukan orang tu sebab dia pembayaran dibuat balik. Itu pertama. Senario kedua ialah orang tu tak berhutang. Saya cakap dia hutang. Tugas saya nak memalukan dia saja. Okey, 2 senario. Senario pertama tu, kalau saya cakap kat semua orang dia hutang, memang betul dia hutang, dia nak ambil saman malu pun gagal saman malu tu dekat mahkamah. Sebab betul dia hutang. Melainkan hutang tu personal. Maksudnya Syuhaidah dengan I kita saling pinjam meminjam. Tapi you dengan I je tahu. Okay. Kalau saya maklumkan kepada pihak ketiga, dan tindakan boleh diambil. Itu lain. Okay. Nah, senario kedua ialah memang tak hutang.
saya cakap ke orang, oh dia ni hutang, Ridwan hutang, Syuaidah hutang. Nah, tindakan tu ialah tindakan saman malu saja. Itu boleh diambil. Tapi kalau betul-betul hutang, you ambil tindakan saman malu, fail dekat mahkamah. Akan gagal dekat mahkamah. Baik. Maksudnya penghakiman pertama adalah penghakiman tentang saman itu. Yes, betul. Baru pergi kepada lapan. Ya. Okey, topik ni menarik sebenarnya. Kita nak open call tapi tak sempat. Tapi tak apa, kita akan panjangkan insya-Allah sesi ni kalau ada umur yang panjang, ada kesihatan yang baik untuk part 2 kan. Kita sambung lebih detail lagi. Okey, terima kasih Datuk sama kita hari Sama, ini untuk Syahida. berkongsi dengan layman termnya ya, dengan ringkas bahagian proses untuk kita kutip hutang menerusi proses di mahkamah. Jadi itu dia antara perkara yang menarik kami kongsikan.